Cuma apa yang saya nak bangkitkan kat sini tentang Ibn Arabi ni dan pemikiran beliau tentang wahdatul wujud itu, yang jelas adalah ada yang pro dan ada yang kontra. Itu fakta yang perlu kita ambil kira, bahawa ada di antara tokoh-tokoh ulama besar yang mendukungnya, yang pro ataupun yang setuju, yang menerima konsep ataupun keilmuan ataupun kefahaman tafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Arabi ini. Dan dalam masa yang sama, ada juga kelompok yang kontra, yang menyalahkan, bahkan menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Itu banyak tahapan lah. Tapi nak beritahu, tetap ada pro dan kontra. Yang pro ni pula bukan calon-calon orang, ulama-ulama besar. Yang kontra ni pula, tokoh-tokoh adalah tokoh-tokoh yang ada nama juga. Tokoh-tokoh besar juga dalam sejarah. Jadi ada pro dan kontra. Jadi tak boleh nak lagi lah. Jadi bila masalah ini seperti ini keadaannya, ada yang pro dan ada yang kontra, berarti ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian perkara selanjutnya yang saya nak sebut sebagai mukadimahnya, iaitu untuk membahaskan dan memahami sesuatu isu itu, aspek kepakaran, aspek bidang dan keahlian itu adalah antara aspek yang perlu dipertimbangkan ataupun perlu diberikan perhatian. Jadi tajuk mengenai wahdatul wujud ini pada dasarnya dia adalah merupakan isu tasawuf. Sekalipun dia dalam setengah keadaan dia ada cenderung kepada falsafah dan sebagainya setelah dihuraikan oleh tokoh-tokohnya itu, tapi asal kepada isu ini adalah merupakan isu penghayatan tasawuf. Jadi bidangnya bidang tasawuf, keahliannya keahlian dalam bidang itu. Jadi aspek ini perlu kita perlu kita pertimbangkan, perlu kita berikan perhatian. Sebab apa? Saya nak beri contoh. Baik, mengenai contoh yang mudah lah, kita tahu bahawa ada hadis-hadis yang tarafnya sahih tapi diihmalkan, yakni tidak diihmalkan ataupun tidak digunakan oleh ulama, dengan arti tidak diguna pakai oleh para ulama. Ada beberapa hadis yang tarafnya sahih tapi tidak diihmalkan, dengan arti tidak diguna pakai oleh alim ulama. Baik, kalau kita tengok aspek ini dari aspek kepakaran hadis, memang ulama-ulama hadis marahlah. Sebab dia kata, kenapa tolak hadis ini? Sebab dia sahih. Dari segi kekuatannya itu kuat. Kenapa tolak? Jadi kalau tengok dari sisi itu, dinilai oleh ulama-ulama hadis, pasti dia akan tak setuju, dia akan marah bila hadis-hadis yang sahih ini diihmalkan, yang tidak diihmalkan. Tidak diguna pakai dia. Tapi kalau tengok dari aspek ahli fiqh, fuqaha atau faqih, memang benda ni berlaku ada hadis sahih tapi tidak diamalkan. Kenapa? Kerana mereka ada cara-cara memproses kaedah-kaedah tertentu untuk menilai perkara ni. Mereka mikir tentang nasah mansuh, tentang kaedah al-jam'u wa taufiq, tentang tarjih dan sebagainya. Jadi mereka ada panduan-panduan ni. Tarjih kadang-kadang ada dalil yang lebih kuat lagi dan sebagainya. Kadang-kadang mereka taufik, ini untuk kadang ini, untuk kadang ini dan sebagainya. Jadi itu kepakaran ulama-ulama fiqh. Jadi sebab itu, bila kita nak nilai satu perkara itu, tengok isu itu duduk di mana. Dan kepakaran apa yang kita perlukan untuk memahaminya. Jadi kalau kita salah letak perkara ni, maka banyak berlaku kekeliruan lah. Mesti banyak berlaku kekeliruan. Itu sebagai contoh mudah lah. Baik, perkara selanjutnya yang saya cuba nak lontarkan di sini ialah bila sebut tentang pemikiran wahdatul wujud ini, maka tidak lagi lah antara tokoh yang dikaitkan adalah Ibn Arabi. Saya tak nak membahaskan tentang pemula yang menggunakan istilah wahdatul wujud ini. Itu masih lagi dalam perdebatan di antara para pengkaji yang mengkaji sejarah ni. Mereka masih lagi tidak memberi pandangan-pandangan yang pelbagai dalam menentukan siapa yang memulakan penggunaan istilah ni. Tak apalah, kita tak nak tengok sampai ke tahap itu. Cuma apa yang saya nak bangkitkan kat sini tentang Ibn Arabi ni dan pemikiran beliau tentang wahdatul wujud itu, yang jelas adalah ada yang pro dan ada yang kontra. Itu fakta yang perlu kita ambil kira, bahawa ada di antara tokoh-tokoh ulama besar yang mendukungnya, yang pro ataupun yang setuju, yang menerima konsep ataupun keilmuan ataupun kefahaman tafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Arabi ini. Dan dalam masa yang sama, ada juga kelompok yang kontra, yang menyalahkan, bahkan menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Itu banyak tahapan lah. Tapi nak beritahu, tetap ada pro dan kontra. Yang pro ni pula bukan calon-calon orang, ulama-ulama besar. Yang kontra ni pula, adalah tokoh-tokoh yang ada nama juga. Tokoh-tokoh besar juga dalam sejarah. Jadi ada pro dan kontra.
Jadi tak boleh nak lagi lah. Jadi bila masalah ini seperti ini keadaannya, ada yang pro dan ada yang kontra, berarti ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Dan inilah yang kita nak tengok sikit atas kajian kita, perhatian kita, penelitian kita buat terhadap keterangan alim ulama ni. Baik. Kenapa terjadi demikian? Orang-orang yang pro, orang yang mendukung, orang yang mengiyakan dan mengesahkan pemikiran Ibn Arabi ni dan menerimanya tu, atas pandangan mereka ni, mereka kata antara sebab kenapa terjadi penolakan ni sehingga disebabkan kerana wujudnya salah faham, kekeliruan atau sebagainya, bagi kelompok yang mendukung ni, dia kata kenapa timbulnya? Antara sebabnya kerana kegagalan untuk memahami karya-karya Ibn Arabi secara baik. Iaitu tak dapat nak bezakan di antara i'tiqad dengan kerohanian. Ada aspek i'tiqad, ada aspek kerohanian, tak dapat nak dibezakan. Nanti akan saya berikan contoh macam mana jadi keliru bila tak nak beza aspek ni. Antara isyarat dengan hakikah. Kalau dalam Al-Quran, antara muhkamat dengan mutasyabihat, tak nak beza. Jadi itu punca kenapa timbul salah faham, tafsiran yang salah, yang keliru terhadap karya-karya Ibn Arabi ni, buah-buah fikiran ataupun kalimat-kalimat ataupun huraian-huraian Ibn Arabi dalam karya-karyanya beliau itu. Kerana kegagalan untuk memahami dua aspek ni, aspek-aspek berkenaan ni. Kerana di dalam tu ada aspek mu'taqadat, yakni i'tiqad. Ada aspek-aspek rohaniyat ataupun zauqat yang bersifat zauq dan perasaan. Contoh saya nak beri contoh mudah dululah, contoh bahasa kita dulu. Bila ada seorang kebor kita nak sewa rumah, duduk daerah lain, jauh rumah duduk, kita kata dia jauh. Malah sekarang kita telefon dia, rumah ni dekat je dengan aku. Tadi kata jauh, malah ni kebor dekat pula dah. Contoh. Sebab berjadi gitu, jauh tu kenyataan sungguh, jarak jauh. Tapi dekat ni ada aspek lain. Maka demikianlah. Di dalam karya-karya Ibn Arabi ni, ada aspek mu'taqadat, i'tiqad. Ada aspek ruhaniyah, mazaqat, istilah-istilah mereka ni, ahwal dan sebagainya. Jadi kalau tak dapat nak beza antara dua ni, memang keliru. Memang salah faham. Baik. Kemudian ada aspek-aspek bahasa isyarat, bahasa kinayah, ada bahasa majaz, ada istilahat, istilah-istilah. Kemudian ada, setiap ilmu tu ada istilah dia sendiri. Ada majaz, yang perkataan-perkataan yang bukan direct dipakai, bahasa majazi, bahasa kinayah, bahasa isyarat. Ada tashbih. Kita dengar orang baca baca di musim maulud, biasa kita dengar orang baca madaih. Dalam dalam madaih mereka itu anta syamsun, anta badrun. Jadi kita ni kalau jenis betul-betul, kita akan kata orang kata tu gila dah. Macam mana yang boleh kata ke Nabi ni matahari, Nabi ni bulan? Gila kamu ni? Jadi padahal bahasa ungkapan itu adalah bahasa-bahasa yang bersifat bahasa kinayah ataupun tashbih dan sebagainya. Jadi kita jadi betul-betul ni tak tahu cara dia ni, memang kita akan faham cara salah. Inilah antara sebab-sebab kenapa timbul kekeliruan, salah faham banyak bila cuba nak memahami kalam Ibn Arabi dalam kitab Futuhat dan sebagainya. Tak dapat nak beza mana bahagian isyarat, mana bahagian kinayah, majaz istilah, mana bahagian ruhaniyat, ahwal dan mazaqat dan sebagainya, mana bahagian mu'taqadat, i'tiqad dan sebagainya. Sebagaimana Al-Quran juga ada muhkamat, ada mutasyabihat. Jadi kalau kita gagal memahami perkara ni, memang kita akan jadi keliru dan banyak salah tafsir. Contoh mudah saya nak beritahu. Bila tidak ada pengecaman ini. Bila kita dengar baca ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, jelas, tak ada apa-apa. Allah Maha Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu serupa Allah, jelas, tak ada masalah apa. Tapi kalau kita baca ayat Al-Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja menghadap, di sanalah wajah. Kalau kita nak terjemah wajah, muka. Ataupun kita nak terjemah dia dengan makna zat atau sebagainya. Mana menghadap, sana muka Tuhan belaka. Sana zat Tuhan belaka. Tahu mana itu? Dan kalau kita anggap ini sebagai i'tiqad, memang rosaklah kita. Maka demikianlah perkara seperti ini wujud dalam karya Ibn Arabi. Maka yang jadi salah faham tu tak dapat nak beza aspek ni. Mana aspek yang merupakan i'tiqad dia, mana aspek ruhaniyah dia tu. Jadi kalau kita terjemah secara direct, ke mana beradab Tuhan belaka, itu kita akan kata pantheism pula. Padahal itu disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau gitu, apa maksudnya? Kena penjelasan.
kena huraian, kena ada manhaj dia, kena ada metod ni, ayat yang kinayah, dia faham bahasa direct. Jenis bahasa majazi isyarat ahli tasawuf, dia faham gitu. Sebagai contoh, banyak sekali dalam karya-karya tasawuf ni mentashbihkan ataupun membuat tamsilan bahawa dunia ni seperti bayang-bayang. Az-zilu, itu hanyalah tashbih. Tapi jenis kita ni pula menganggap ahli tasawuf berkeyakinan dunia ni bayang-bayang guana benda tokoh bang itu tokoh ni. Ni punca keliru. Punca keliru, punca salah. Kau mulalah dia kata kawan ni dah betul lah, dah kenal, padahal kawan ni dalam penjelasan itu adalah sebagai tamsilan, adalah sebagai satu perumpamaan, bandingan. Kita duk faham betul-betul. Ini punca dia. Jadi sekiranya tak dapat nak mengenal pasti perkara-perkara ni, memang berlaku kekeliruan. Bukan saja dalam kitab-kitab Ibn Arabi, tapi dalam Al-Quran pun kita akan jadi macam ni. Dalam hadis, bila kita baca hadis, dalam hadis taqarrub yang masyhur, saya sebut yang ada hadis yang kuat-kuat lah, tak mahu sebut ada hadis yang lain sebab dipertikatkan. Banyak ambil kuat-kuat ni, orang tahu belaka, orang kenal belaka. Senang. Baik, faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Apabila aku kasih seorang hamba, aku jadi pendengaran dia. Alladhi yasma'u bih. Yang dengannya dia mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bih. Dan akulah yang jadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Jadi takbir ni memberi gambaran bahawa Tuhan jadi manusia. Tuhan sendiri, kuntu samahu, aku jadi pendengaran dia. Aku jadi pendengaran dia, aku jadi penglihatan dia. Kalau kita nak faham cara direct. Jadi benda-benda macam ni perlu ada beza. Mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana bahasa mana isyarat atau kinayah, mana hakikah, mana bahasa yang soreh, mana bahasa nyata. Jadi kegagalan memahami perkara ni dalam memahami ni bukan saja berlaku dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab-kitab Ibn Arabi, bahkan dalam Al-Quran pun, dalam hadis pun berlaku seperti ini. Bagaimana kita nak memahami hadis yang Nabi sebut bahawa abdi ana marid, wahai hamba-ku, aku sakit. Tuhan sakit. Nak kata Tuhan sakit, berat nanang. Tapi hadis tu beritahu je lah. Ana marid, aku sakit, wahai hamba-ku, aku sakit. Ini perlu. Jadi, kalau seperti ini ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran, maka demikian juga dalam kalangan ulama. Inilah yang perlu kita belajar, kita fahami dengan penelitian yang baik. Kena ada pedoman-pedoman. Sebab tu pedoman-pedoman yang diberi oleh ulama-ulama untuk memahami kitab-kitab yang agak rumit ni, yang kitab-kitab Ibn Arabi, Al-Jili dan Ihsan Kamil dan sebagainya tu, panduan mereka beri awal, dia beri dulu pagar, beri pagar dulu lagi. Jadi kalau kita dapat pagar ni, kita akan ada sikap yang baik lah. Kalau tidak, kita akan banyak beri tafsiran salah dan buruk sangka, bahkan tuduhan yang buruk lah. Dan sebagainya. Jadi panduan yang mereka beri, sekiranya kefahamanmu itu daripada kata-kataku ini kesimpulan daripada kata mereka, dan boleh rujuk kepada Ihsan Kamil dalam mukadimah dia tu oleh Al-Jili. Sekiranya kata-kataku ini, kefahaman dia kata-katanya itu menyanggahi, bersalahan dengan Al-Quran Sunnah, maka ketahuilah itu bukan kehendak aku. Maka sikap macam mana? Tawakuf, memberhenti dulu sehingga Allah Ta'ala fahamkan engkau. Bukakan kau dapat faham. Jadi selagi faham cara salah tu, tawakuf dulu bahawa itu bukan kehendak dia. Sehingga kaji lagi sehingga nampak. Sekiranya nampak. Itu pedoman yang diberi kita. Tapi kita langgar pedoman ni. Kita langgar. Jadi setiap peningkat ilmuan tu dia ada takhasuh dia, dia ada pedoman dia, dia ada prinsip dan sebagainya. Tapi bila hal-hal seperti ini, bidang pun dia ambil kira, tentang aspek-aspek tadi berambil kira, maka berlakulah tafsiran salah, kekeliruan, kekeliruan dan sebagainya. Jadi saya ingat dulu kita pernah dengar orang kata tak betul ahli tasawuf ni, kerana dia kata kita ni sebagai bayang-bayang kuat stokor gini ni. Jadi ternyata bahawa itu kekeliruan yang sangat nyata lah. Puncinya kerana mudah faham bahasa ahli tasawuf. Ahli tasawuf guna bahasa tashbih, tamsilang, nak khabar gini dari aspek-aspek tertentu, membahas secara direct gitu. Ini antara sebabnya. Okey, itu sebagai mukadimah kepada apa yang kita nak bahaskan.